pernah sekali saya naik flight dari KLA ke Japan. Saya nampak satu logo Rolls-Royce. Mungkin ramai juga tak tahu yang fan case ni adalah buatan Selangor. Bila saya nampak fan case tu dengan logo Rolls-Royce, hati saya rasa bangga. Made in Selangor. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar semua? Hari ini kita bersiaran dalam Roket Sembang Santai bersama Yang Berhormat Wabi Zahan. Apa khabar Wabi? Baik, apa khabar semua? Terima kasih Kamarul. Wabi, saya kenal Wabi ni agak lama jugalah, kurang daripada 4 tahun. Dan saya tengok Wabi seorang yang committed dan workaholic dekat kawasan. Workaholic. Saya rasa orang masyarakat di kawasan YB sangat kenal YB dengan kerja-kerja YB di kawasan. Tapi bila kita nak cerita tentang bila YB bercuti, kan, bila YB berehat, kita ni manusia YB bukan robot kan. Jadi bila YB bercuti tu macam saya. Kalau saya bercuti, saya akan cari makanan dalam YB yang sinonim dengan kawasan tu. Contoh kalau saya pergi ke Johor Bahru YB, saya pergi kacang pul. Supaya dia fahamkan Johor Bahru sinonim dengan kacang pul YB. Saya pergi ke restoran Haji di Jalan Sabah, Taman Dato' On YB. Itu saya dah fahamkan itu lokasi pertama mereka perkenalkan kacang pul. Begitu juga saya pergi ke Penang YB, kita pergi nasi kandar. Nasi kandar. Pasembo YB. Rojak pun sedap. Betul YB. Kita pergi ke restoran Ali IPD di Georgetown YB. Di restoran Tajuddin Hussein di Georgetown YB. Jadi apabila saya pergi ke negeri-negeri untuk bercuti, saya cari makanan-makanan yang sinonim negeri itu. Kalau macam YB macam mana? Bagi saya pun suka makanan. Biasanya pun cari makanan dengan keluarga. Kalau ada masa, biasanya saya akan cuba bercuti bersama keluarga lah. Macam bersama isteri ataupun bersama anak-anak, kerana bukan selalunya ada masa ataupun ada peluang untuk bercuti bersama mereka. Dan saya dengan isteri saya, sebenarnya hobi kami adalah untuk menjenah scuba diving. Tapi dah lama lah tak pergi diving. Last kali tu kalau tak salah saya last year. Kerana anak sulung saya, dia nampak saya dengan isteri memang minat untuk diving dan nampak video-video kami diving underwater. Jadi dia pun minta dia nak pergi cuba juga. Jadi saya bagi dia satu syarat. You belajar renang dulu tu. Kalau sudah tahu macam mana untuk berenang, saya boleh bawa you pergi untuk cuba diving. Jadi last year saya bawa dia ke Pulau Tioman untuk cuba scuba diving. Bawa dia, tarik dia masuk underwater 10 minit. Biar dia rasa sendiri keindahan underwater tu. Jadi itu saya rasa merupakan satu hobi saya bersama isteri saya lah. Saya difahamkan YB ada lesen. Lesen diving. Lesen ada. Lesen tinggi. Dia tinggi. Bukan lesen B2 lah. Tapi macam saya YB, saya ada satu peristiwa yang trauma sebab saya hampir lemas. Hampir lemas bila belajar swimming dulu. Jadi saya takut nak berenang YB. Jadi kalau YB ada semasa tu boleh ajar saya lah. Boleh. Lain kali saya bawa. Tetapi syarat tu kena belajar swimming dulu. Kalau dah boleh swimming, saya boleh bawa untuk cuba scuba diving. Ini memang satu suasana yang berbeza. Okay. YB, kalau YB tadi cerita pasal scuba diving, bercuti dengan keluarga. Tapi tahun depan saya fahamkan tahun melawat Selangor YB. Tahun depan, 2025. Betul YB. Jadinya kalau selaku ahli Dewan Negeri, salah seorang di negeri Selangor, mungkin YB nak perkenalkan kawasan-kawasan pelancongan yang boleh. Di Selangor memang banyak destinasi pelancongan. Di sebelah utara, Anjong Utara, kita ada KKB, kita ada Skincang. Semua tahu Skincang kan? Skincang Kuala Selangor, Sky Mirrors dan sebagainya. Kawasan-kawasan ni memang sesuai seperti di KKB ataupun Fraser Hill. Sesuai untuk camping. Ataupun water drafting dan sebagainya. Banyak aktiviti outdoor ada di sebelah Anjong Utara di KKB. Dan sebelah Anjong Selatan kita ada Kuala Langat, Jenjarum, ada sungai
Tanjung Sepat, Sungai Pelik dan sebagainya. Sebenarnya banyak destinasi yang best bagi pelancong-pelancong dalam negara ataupun dari luar negara untuk datang Selangor menikmati keindahan Selangor. Tetapi ada satu lagi. Saya nak bagi tahu semua, setiap tahun bulan September, Kerajaan Negeri Selangor akan menganjurkan Selangor Aviation Show. Apa kelebihan Selangor Aviation Show? Bagi mereka yang suka ambil gambar, suka buat TikTok, nak post kat IG ataupun TikTok, inilah show yang paling best. Kerana boleh ambil gambar ataupun buat TikTok sebelah aircraft. Kalau boleh pakai sekali dengan cermin mata hitam, gaya tu macam Tom Cruise. Baby, kalau cakap pasal Selangor Aviation Show ni, baby, masa saya pergi ke pameran hari tu, saya nampak ada seaplane dari masyarakat Malaysia, baby. Dan SAS ni, baby, adalah satu cara untuk Kerajaan Selangor mempromosikan sektor aero angkasa. Dan saya difahamkan ada plan tindakan pembangunan aero angkasa di Selangor 2030. Dan mungkin baby nak terangkan apa yang Kerajaan Selangor sedang rangka dalam sektor aero angkasa dan ke mana hala tuju sektor ini dalam negeri Selangor. Sebenarnya Selangor Aviation Show, salah satu tujuan utama adalah untuk mempromosikan Selangor sebagai satu hub aero angkasa di rantau ini. Dan kita ada banyak kelebihan di Selangor, seperti kita mempunyai Subang Airport, kita mempunyai KLIA yang boleh dibangunkan sebagai satu hub aero angkasa. Dan sekarang kita sedang berusaha ataupun dalam perbincangan bersama Malaysia Airport Berhad untuk bangunkan Selangor Aeropark, di mana kita akan menarik pelaburan dari luar negara ataupun daripada pelaburan tempatan yang berminat ataupun berpengalaman dalam bidang aero angkasa. Sebenarnya mungkin ramai yang tak tahu lagi, di Malaysia sebenarnya kita merupakan salah satu negara yang mempunyai supply chain yang agak lengkap bagi industri aero angkasa. Dan antara semua pemain industri di aero angkasa ni, lebih kurang 70% terletak di dalam negeri Selangor. Salah satu yang terkenal adalah UMW Aerospace. Saya nak bagi tahu semua, pernah sekali saya naik flight dari KLIA ke Japan dan saya pandang keluar. Saya duduk di window shade, pandang keluar, nampak fan case bagi kapal terbang tu adalah, saya nampak satu logo Rolls-Royce. Mungkin ramai juga tak tahu yang fan case ni adalah buatan Selangor. Bila saya nampak fan case tu dengan logo Rolls-Royce, hati saya rasa bangga. Made in Selangor. Fan case ni dibuat di Serendah. Fan case bagi Rolls-Royce engine dibuat di Serendah. Ramai tak tahu lagi. Dan fan case ni sebenarnya merupakan salah satu komponen yang teknologi dia sangat tinggi. Kerana sekiranya ada apa-apa kemalangan, sekiranya lah, kalau ada penutupan, yang paling penting sekali yang akan meletup adalah enjin. Jadi fan case tu adalah satu komponen yang sangat penting, bagaimana kita boleh memastikan yang selepas meletup dia tidak terkena dia punya body kapal terbang tu. Jadi ini merupakan satu komponen yang sangat penting dan sangat berteknologi tinggi. Yang ni buatan Selangor. Saya juga difahamkan YB baru pulang daripada Turki dalam misi perdagangan ke Turki. Itu juga melibatkan sektor aero angkasa, YB. Mungkin YB nak cerita mungkin dapatan daripada Turki yang YB pulang. Saya nampak perhubungan antara Turki dan Malaysia adalah sangat rapat dan sangat baik. Dan di Turki mereka sangat dia punya teknologi dalam bidang aero angkasa dan juga defense teknologi itu adalah sangat maju dan dia mempunyai kepakaran yang banyak yang kita boleh belajar. Jadi saya amat mengharapkan melalui misi pelaburan ke Turki kali ini kita dapat menghubungkan kilang-kilang ataupun syarikat-syarikat di Malaysia dengan syarikat-syarikat aero angkasa di Turki, supaya mereka boleh adakan satu kolaborasi ataupun kerjasama dalam bidang ini. Kerana kita memang ada
kepakaran juga. Bagaimana kita boleh buat sesetengah komponen bagi ruang angkasa. Jadi sekiranya kita boleh dapat order dan dapat teknologi transfer daripada Turki, saya yakin kita dapat menghasilkan lebih banyak komponen yang berkaitan dengan industri ruang angkasa. Wabi, kalau kita cerita pasal pelaburan Wabi, Wabi selaku Esko Pelaburan dan Perdagangan Negeri Selangor, selain sektor air angkasa, sektor semiconductor ataupun industri E&E Wabi adalah merupakan industri yang diberi keutamaan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Semiconductor ni Wabi, saya difahamkan kita adalah pengeksport ke-6 terbesar di dunia Wabi. Dan di Negeri Selangor kita ada, saya difahamkan di Puchong Wabi, ada IC Design Park. IDG Design Park. Jadi mungkin Wabi nak bagi tahu dekat rakyat Puchong, apa sebenarnya yang Kerajaan Selangor cuba lakukan mengurusi semiconductor. Baik, bagi industri semiconductor ni memang merupakan satu industri yang sangat penting bagi Malaysia. Dan selama ini kita dah 50 lebih tahun kita menceburi dalam bidang semiconductor. Tetapi selama ini fokus bagi Malaysia adalah pada downstream, iaitu pada packaging, testing dan assembling. Tetapi bagi upstream, iaitu bagi design, reka bentuk IC itu, kita kurang memberi fokus. Jadi bagi Kerajaan Negeri Selangor, kita ingin membantu Malaysia untuk melengkapkan kita punya ekosistem bagi semiconductor. Jadi pada bulan Ogos, dengan sokongan daripada Kementerian Ekonomi, kita telah berjaya menubuhkan satu IC Design Park di PFCC Bandar Puteri Puchong. Dan kelebihan IC Design Park ni adalah sebenarnya dia merupakan satu common platform bagi IC Design Company untuk menghasilkan reka bentuk IC mereka. Dan ini merupakan common platform yang pertama di rantau Asia Tenggara. Dan buat masa ni kita telah berjaya untuk menarik sebanyak 6 buah syarikat IC Design companies masuk ke dalam IC Design Park di Puchong ini. Ada yang dari Taiwan, dari China, dari France dan juga dari syarikat tempatan. Saya pun difaham Wabi ada satu pencipta pendrive Wabi yang dia buka syarikat di Taiwan. Dan saya difahamkan dia join IC Design Park di Puchong. Jadi saya difaham juga ada seorang lagi diaspora Malaysia yang kembali berbakti di Malaysia. Mungkin Wabi nak cerita. Apa yang saya rasa bangga adalah kita telah berjaya menarik dua syarikat ataupun dua anak Malaysia yang sangat berjaya di luar negara. Contoh yang pertama adalah syarikat Phison di Taiwan. Anak jati Skincan di Selangor. Dia juga lebih dikenali sebagai pendrive father of what do you call that? Pencipta pendrive. Dan dia juga telah masuk ke dalam IC Design Park di Puchong dengan nama syarikat yang baru iaitu My Storage. Dan contoh yang kedua adalah salah seorang founder bagi syarikat VROC di Paris, France. Nama dia adalah Dr. Saleh. Dia juga bertapak di Selangor dan kini dia nampak peluang yang baik. Dia juga akan balik ke Selangor dan masuk ke IC Design Park untuk menubuhkan sebuah syarikat baru di Malaysia untuk buat IC design. Hari itu saya pergi ke Selangor International Business Summit. Ada pempamer daripada My Storage. Dia tunjuk pada saya SSD itu bila kita plug in dekat CPU, ChatGPT tu boleh digunakan secara offline canggih kalau Wabi nak cerita. Ini sebenarnya kalau dari segi teknologi saya pun tak berapa pandai, tetapi mereka bagi tahu saya yang tu senang aja. Komputer yang biasa kalau plug in mereka punya chip, dia terus boleh jadi AI. Boleh buat AI punya analisis dan sebagainya. Dan ini design ni telah mula dibuat di Puchong. Jadi ini saya rasa satu perkembangan yang cukup hebat dan cukup baik dalam masa yang singkat, dalam masa yang 6 bulan daripada planning sehingga ke perasmian. 6 bulan saja kita telah berjaya untuk mewujudkan IC Design Park yang terbesar di Asia Tenggara. Betul Wabi. Saya rasa dengan pelaburan yang bernilai tinggi Wabi, kita dapat tarik peluang pekerjaan juga bernilai tinggi.
kita nak cerita pasal masalah kos sara hidup YB, mungkin kita nak cerita pasal peluang pekerjaan tu rakyat dapat nikmati dengan gaji yang tinggi. Jadi kita dalam masa sama kita dapat menyelesaikan masalah kos sara hidup. Bila kita cerita pasal masalah kos sara hidup ni YB, contoh di kawasan saya YB, di zon saya tu ada kawasan low cost, bangsa peri low cost yang banyak. Jadinya bila saya sebagai ahli majlis kawasan, kita buat inisiatif untuk memberi bakul makanan setiap bulan dengan kerjasama Yang Berhormat UOB selaku ahli Parlimen Puchong UOB. Dalam sama kita buat ziarah kasih dengan kerjasama Zakat Selangor dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ini semua kita buat UOB adalah untuk kita bantu golongan yang kurang bernasib baik dalam surrounding hari ini. Mungkin Yang Berhormat nak cerita selama 3 penggal selaku ahli Dewan Negeri Kinara, hal-hal kebajikan yang Berhormat lakukan di Kinara. Di Dun Kinara. Betul. Ya, sebelum saya sampai ke sana, satu yang saya ingin maklumkan adalah tadi ada sentuh peluang pekerjaan kan. Kenapa kita nak fokus pada industri aeroangkasa dan semiconductor? Kerana kedua-dua industri ni yang kita percaya dan kita nampak dia boleh membawa impak yang tinggi. Kalau kita nak wujudkan peluang pekerjaan, kita bukanlah nak wujud peluang pekerjaan biasa seperti operator kilang. Yang tu saya rasa tak perlulah. Yang tu bukan fokus utama ataupun bukan tujuan utama untuk menarik pelaburan-pelaburan yang berimpak tinggi. Kita nak wujudkan peluang pekerjaan yang boleh menawarkan gaji yang lebih tinggi. Seperti di Semiconductor Park, IC Design Park, gaji permulaan starting pay bagi fresh graduate ada RM5,000. RM5,000. Dan aeroangkasa juga boleh memberi gaji yang lebih tinggi daripada industri yang lain. Jadi ini adalah satu peluang yang saya nampak peluang yang sangat baik bagi anak-anak muda kita. Sekiranya ada peluang, belajarlah engineering. Seperti E&E, mechanical, computer science dan sebagainya. Memang masa hadapan tu cukup cerah dan peluang pekerjaan tu adalah sangat banyak. Dan saya juga percaya sekiranya kita nak counter the impact of inflasi seperti yang tadi disebutkan oleh Kamarul tadi. Inflasi ini, kos sara hidup semakin tinggi ini memang merupakan satu masalah bukan di Malaysia saja, bukan di Selangor saja, tetapi di seluruh dunia. Tadi ada kata saya baru balik dari Turki. Penduduk ataupun rakyat sana juga menghadapi masalah inflasi yang sangat serius. Jadi saya sempat sembang dengan penduduk ataupun rakyat di Turki. Mereka juga merasai beban kos sara hidup yang agak berat. Jadi ini berlaku di semua tempat. Jadi sebagai kerajaan, apa yang kita boleh buat adalah kita selain daripada mengawal kos barangan, kita juga perlu cuba untuk mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih baik dan lebih berimpak tinggi. Dan sekarang balik ke soalan di kawasan saya di Dun Kinara, program-program apa yang saya telah laksanakan. Sebenarnya Dun Kinara ni mempunyai cabaran yang cukup besar kerana Dun Kinara merupakan dun dengan jumlah pengundi yang paling besar di seluruh Malaysia. Bukan di Selangor saja, di seluruh Malaysia ni merupakan dun dengan bilangan pengundi yang paling besar, iaitu 125,000. Jauh lebih besar daripada kebanyakan kerusi parlimen. Jadi dengan bilangan pengundi yang begitu ramai, sudah tentunya bilangan penduduk juga ramai. Jadi bilangan penduduk tu ada yang kaya, ada yang middle income group dan ada yang memang B40 ataupun kita ke urban poor. Jadi yang ni semua memerlukan banyak bantuan, khususnya semasa pandemik COVID. Saya nampak agak ramai yang hilang kerja, yang hilang pendapatan, yang memerlukan bantuan. Jadi pada masa itu saya telah tubuhkan satu dapur shop kitchen, dapur kebajikan ke dapur apa tu? Dapur kebajikan. Shop kitchen, ya. Dapur Kinara. Saya namakan dia sebagai Dapur Kinara. Dan Dapur Kinara ni ada kita bagi makanan percuma setiap Ahad petang.
Dan makanan tu, masakan tu adalah masakan vegetarian, jadi sesuai untuk semua golongan penduduk lah. Bagi sesiapa yang memerlukan, dia boleh datang ambil makanan percuma, masakan percuma setiap Ahad, petang Ahad tu. Jadi walaupun sekarang dah lepas pandemik, saya nampak masih ada sambutan dan masih ada keperluan. Setiap Ahad tu lebih kurang 300 lebih pack makanan yang kami agihkan. Dan satu kelebihan adalah selain daripada bagi makanan percuma, saya rasa kita juga perlu meningkatkan lagi kesedaran untuk recycle. Jadi kita tidak menggalakkan mereka datang sini untuk ambil makanan dengan packing yang kami berikan. Bagi mereka yang bawa bekas makanan, bawa dari rumah, dia boleh dapatkan makanan tu dengan percuma. 1 sen pun tak perlu bayar. Tetapi kalau dia datang dengan tangan kosong, tak bawa dia punya bekas makanan dan dia minta kita bekalkan bekas makanan, dia akan kenakan charge RM1. Okay. Dan sehingga kini dah jarang lah orang minta bekas makanan daripada tim saya. Semua akan automatik bawa bekas makanan. Yang ni kita nak nak meningkatkan lagi kesedaran kita semula supaya mereka tidak ambil aja lepas buang, ambil je buang. Dia dua dalam satu, YB. YB bagi makanan percuma, dalam sama YB nak educate masyarakat supaya jaga ada alam sekitar. Kesedaran tu. Betul, YB. Saya rasa saya nak tanya YB satu soalan panas lah, YB. Kan? Soalan panas. Okey. Boleh, YB? Boleh. Aircon sejuk ke? YB dah 3 penggal sebagai ahli Dewan Negeri Kinara. Panas lah. Panas, YB kan? YB mungkin ada berhasrat untuk nak upgrade sikit sebagai ahli parlimen. Ini soalan tak panas lah. Dah banyak kali saya ditanya soalan seperti macam ni. Ya, sebenarnya bagi saya sebagai seorang wakil rakyat DAP, dah banyak kali saya ditanya soalan yang lebih kurang sama lah. Saya rasa kerusi DUN ataupun kerusi parlimen, tak kira lah kerusi DUN ataupun kerusi parlimen, yang ni sebenarnya bukan miliki saya. Saya dilantik oleh DAP dan saya dipilih oleh rakyat di kawasan DUN Kinara. Jadi adakah saya akan terus sebagai seorang adun di kawasan tu ataupun saya diberi peluang untuk bertanding di kerusi parlimen? Saya rasa yang tu saya serah kepada pimpinan ataupun parti DAP untuk membuat keputusan untuk mengikut kesesuaian pada masa itu. Jadi kerana kerusi ni bukan miliki saya, ini kerusi miliki parti. Saya rasa jawapan YB mungkin mungkin tak cukup panas. Tak cukup panas. Tapi saya rasa saya berhenti di sini. Kita nak bawa ke isu pengangkutan awam, YB. Okey. Isu pengangkutan awam ni, YB. Kalau di kawasan saya ada satu stesen LRT, YB. Okay. Dan isu kita nak menggalakkan orang ramai untuk menaiki pengangkutan awam, YB. Tapi isunya adalah tentang first and last mile, YB. Masalahnya bila orang yang pengguna-pengguna yang menggunakan LRT, mereka akan park kereta diorang di lot-lot kedai yang berdekatan, YB, dan di rumah-rumah yang berdekatan. Tapi isu yang berlaku adalah, YB, penduduk-penduduk kawasan itu tidak selesa sebab kediaman mereka yang berdekatan ada orang parking, dan lot-lot kedai tu, peniaga-peniaga seperti itu, dia punya klien-klien dia tak ada parking, YB. YB selaku Exco yang bertanggungjawab melalui pengangkutan awam, mungkin YB nak cerita apa solusi terhadap permasalahan ini. Bagi permasalahan connectivity, iaitu first mile and last mile, ini memang merupakan satu cabaran yang terbesar khususnya di kawasan bandar, kerana pembangunan bandar kita bukan seperti di sesetengah negara, di Hong Kong, di Singapura. Pembangunan dia adalah macam ni, vertical. Tetapi di sini kita punya pembangunan bandar, township development pattern, yang tu adalah horizontal. Jadi bandar kita semakin meluas
Sekarang Selangor dah apa tu dah cantum dengan Negeri Sembilan. Jadi dengan situasi macam ni, memang cabaran first mile last mile tu adalah sangat besar. Oleh itu kerajaan Negeri Selangor bagi penggai ni kita telah buat sedikit rebranding. Pengangkutan awam, portfolio pengangkutan awam tu kita dinamakan sebagai bagi satu nama baru rebranding, iaitu Selangor Mobility. Kerana kalau kita nak sebut pasal bab pengangkutan awam ni adalah bagaimana kita nak bergerak dari satu lokasi ataupun satu tempat ke satu lokasi yang lain. Jadi ini adalah mobility. Dan mobility ni bukan sahaja LRT, bukan sahaja MRT, bukan sahaja bus ataupun Grab. Dia ada banyak caranya kalau kita nak gerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Berjalan kaki, micro mobility, berbicycle dan sebagainya. Jadi kami telah fikirkan satu kaedah yang kerajaan Negeri Selangor percaya dia sesuai untuk situasi di kawasan bandar, iaitu DRT, Demand Responsive Transit. Ini adalah DRT tu, bagi sesiapa yang masih tidak berapa tahu apakah tu DRT. DRT sebenarnya adalah satu gabungan antara Grab dengan bus. Iaitu sebagai pengguna kita boleh buat tempahan, boleh buat order dulu. Tetapi it is a shared service. Bukan macam Grab tu, kita is a personalized service. Dan Grab tu boleh hantar kita dari satu destinasi yang sangat jauh. Seperti sekarang saya dari sini nak pergi ke airport, dia boleh hantar ke sana. Tetapi bagi perkhidmatan DRT ni terhad kepada satu zon. Kerana fungsi utama bagi DRT, perkhidmatan DRT ni adalah untuk ketersambungan daripada rumah kita ke hub pengangkutan. Yang tu adalah first mile and last mile connectivity. Jadi zon perkhidmatan tu terhad dalam satu ringkasan lebih kurang 5 hingga 10 km. Jadi ini adalah satu keunikan bagi perkhidmatan DRT dan kosnya juga jauh lebih murah daripada perkhidmatan Grab. Yeah. Baby, kalau kita nak cerita pasal pengangkutan awam atau Wabi sebut tadi mobility, kita ada satu pembangunan sebagai transit oriented development. Okay. Basic TOD ni pembangunan ini dibina berdekatan dengan kawasan pengangkutan awam seperti LRT dan MRT. Mungkin pada masa hadapan kita nak menggalakkan orang tidak menggunakan kenderaan sendiri, lebih ke arah untuk menggunakan pengangkutan awam ataupun berjalan sebagainya. Mungkin Wabi nak komen tentang TOD. Bagi TOD ni merupakan satu konsep pembangunan yang saya kira still agak baru di negara kita, tetapi dia tidak baru di banyak negara-negara yang lain seperti Singapura dan Hong Kong yang saya sebut tadi. Dan konsep TOD ni kita perlu sedikit masa biar rakyat Malaysia untuk menyesuaikan diri tentang konsep pembangunan ni. Bagi saya rasa ini merupakan satu konsep yang penting dan yang bagus bagi kita untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas dan kekurangan perkhidmatan pengangkutan awam, kerana kita dapat mengumpulkan segolongan penduduk di satu kawasan dengan satu densiti yang lebih padat dan yang dilengkapi dengan perkhidmatan pengangkutan awam. Dan pada masa yang sama di sana juga ada mungkin ada shopping mall ataupun ada pejabat, supaya mereka tak perlu pergi ke jauh untuk beli barangan asas ataupun bekerja. Jadi mereka juga tak perlu bawa kereta ke hub pengangkutan awam, dan itu dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas dan mengurangkan penghasilan karbon. Yang ini saya rasa moving forward is going to be a good development pattern bagi kawasan bandar seperti di Kuala Lumpur dan juga di bandar-bandar besar di Selangor.
Saya berharap semua yang YB sebutkan tadi tu dapat menyelesaikan permasalahan yang kita sebut sebagai kesesakan lalu lintas yang hari ini semakin meruncing dekat khusus di Negeri Selangor YB. Tapi yang tu kita masih memerlukan sedikit masa untuk meningkatkan kesedaran supaya orang awam boleh terima konsep ini. Kerana sekarang biasanya penduduk ataupun rakyat di khususnya di kawasan bandar lah, apabila mereka dengar ada satu pembangunan dengan densiti yang lebih padat, lebih tinggi, semua akan takut. Yang tu kalau bagi saya sebagai penduduk biasa, saya pun akan takut. Alamak, ada satu pembangunan yang baru, pembangunan yang begitu padat, dia akan mendatangkan kesesakan lebih teruk. Pada mulanya dia mungkin akan berlaku, tetapi untuk masa panjang, yang tu saya rasa dia akan mengurangkan kesesakan lalu lintasnya. Bila kita cerita YB tentang pengangkutan awam, tentang pelaburan, pelancongan, kita tak dapat lari, kita kena cerita tentang sukan dan rekreasi YB. Contoh di kawasan YB di Dun Kinara. Saya difahamkan di kawasan YB ada satu klub ataupun dulunya dikenal sebagai klinik bola sepak. Dan hari ini ianya telah diuruskan sendiri oleh komuniti. Mungkin YB nak terangkan macam mana sejarah penubuhan kelab ini, dan dulunya saya difahamkan hanya sekitar 15 orang. Dan sekarang dah 70 lebih. Hari 70 lebih. Tapi konsep ini saya difahamkan di luar negara, konsep community football community base ni tapi mungkin tak berapa familiar di Malaysia atau di Selangor, tapi dia dapat diterapkan di Kinara hari ini. Yang ni selepas pandemik telah banyak padang-padang di naik taraf di kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Subang Jaya. Dan saya juga kerap terima permintaan daripada ibu bapa supaya adakan satu latihan untuk anak-anak mereka, kerana memang ramai, tak kira lah Cina, Melayu, India, di semua berminat dengan bola sepak, termasuk anak sulung saya sendiri minat sangat untuk bermain bola sepak. Jadi lebih kurang 2 tahun yang lepas, pejabat saya bersama tim Selangor telah bekerjasama untuk mewujudkan klinik bola tim Selangor Kinara. Jadi pada mulanya hanya belas-belas peserta, tetapi hingga hari ini sudah ada 70 lebih peserta setiap minggu. Ini merupakan satu pencapaian yang sangat baik dan memberi peluang kepada anak-anak di kawasan Kinara untuk menyertai latihan bola sepak ini. Saya faham maybe klinik bola sepak ni dia bukan sekadar untuk kita nak asah peserta-peserta ni untuk bermain bola sepak, tapi kita nak terapkan disiplin kepada mereka. Saya fahamkan tim Selangor pun ketika itu pun ada buat inisiatif untuk membawa mereka ni ke stadium MBPJ dan membuat kempen kutip sampah di sana. Turut terlibat adalah peserta-peserta daripada Kinara. Saya rasa perkara-perkara seperti ini adalah kita boleh kata sebagai empowerment lebih. Maksudnya kita bukan sekadar bagi dia peluang untuk dia bermain bola sepak, tapi yang sama kita ajar kepada mereka tentang disiplin untuk kembali menyumbang kepada masyarakat. Seterusnya YB juga adalah ada satu program internship di Dun Kinara. Saya fahamkan program internship ni dah bermula daripada dulu dan sekarang pun masih berjalan. Dan ada di kalangan internship ni yang lepasan SPM, lepasan universiti, dan saya fahamkan saudara Kelvin juga adalah apabila dia cuti semester dan dia intern di pejabat YB. Mungkin YB nak terangkan macam mana konsep internship yang YB lakukan dan dalam sama YB empower lebih ramai pemimpin-pemimpin muda. Bagi program internship ni, dah lama pejabat saya adakan program internship. Dan saya pun dah tak ingat berapa interns yang pernah mengikuti saya. Tetapi salah satu contoh yang saya rasa agak bangga adalah salah satu seorang intern saya sekarang telah jadi wakil rakyat, iaitu Adun Melakong, Saudara Win. Saudara Wen Ong.
Dia telah menjadi seorang wakil rakyat, dan ada lagi yang jadi ahli majlis seperti Edwin Tang. Dia kini jadi ahli majlis di Majlis Perbandaran Kajang. Yang ini merupakan contoh-contoh yang baik bagaimana kita boleh memberi peluang kepada anak-anak muda untuk menceburi diri dalam perkhidmatan komuniti. Dan pada masa yang sama, kalau mereka dapat mengikuti internship yang kita adakan, banyak yang sebenarnya saya nampak mereka dapat belajar. Mereka dapat belajar apa yang tidak dapat mereka belajar di dalam buku-buku teks ataupun di dalam sekolah. Seperti bagaimana mereka nak organisekan satu program. Saya yakin sangat dengan saya punya intern. Saya akan serah kepada mereka. Saya hanya bagi pesanan ABC, mereka dah tahulah bagaimana mereka gerak ke DEF. Yang ni saya nampak anak-anak muda kita sebenarnya mempunyai banyak bakat dan kehebatan. Tetapi kita perlu memberi peluang dan memberi sedikit tunjuk aja bagaimana untuk mencapai kita punya target ataupun KPI. Jadi mereka boleh buat dengan ataupun hasilkan dengan kerja yang sangat baik. Dan selain daripada itu mereka juga berpeluang untuk belajar policy making process. Bagaimana kita boleh membuat satu polisi yang baik untuk negeri Selangor, yang baik untuk masyarakat dan komuniti. Seperti macam tu. Dan satu lagi yang sangat penting adalah perkhidmatan komuniti. Mungkin di golongan mereka, di kalangan mereka ada ramai yang tak pernah ada pengalaman bagaimana ataupun tak pernah nampak orang susah. Tu pun ada. Tak pernah nampak orang susah, keluarga susah, orang yang sakit tetapi tidak mempunyai keupayaan kewangan untuk dapatkan rawatan dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu peluang yang terbaik bagi mereka untuk nampak masalah-masalah yang kita ada di komuniti kita dan bagaimana kita sebagai seorang rakyat Malaysia dapat membantu. Kita bantu mereka yang perlu. Itu adalah sangat penting. Saya kalau Wabi cakap tadi tentang Wen Ong, Wabi Wen Ong, Sir Edwin Tang, Wabi, saya juga, kalau saya pun bukanlah intern Wabi, tapi saya bekas sukarelawan Wabi di Bidang Kinara. Dan macam mana Wabi boleh empower Saudara Wen Ong hari ini menjadi selaku Yang Berhormat Adun Balakong, Saudara Edwin Tang hari ini menjadi ahli majlis MPKJ, hari ini saya juga menjadi ahli majlis MBSJ. Mungkin visi dan misi YB tu untuk memberi pendedahan kepada lebih ramai anak muda tu untuk berkecimpung dalam dunia politik, khususnya dalam parti DAP YB, dan memberi peluang kepada mereka untuk menjawat jawatan-jawatan penting, ahli parlimen, adun, ahli majlis. Bahkan hari ini YB ada ketua-ketua kampung yang diberi jawatan di kalangan anak muda. Dan bagaimana YB boleh ada rasa keyakinan untuk nak bagi peluang kepada anak muda? Kerana satu hari nanti saya dan pimpinan yang sedia ada sekarang ni akan pencen. Kita akan semakin tua dan akan pencen. Yang tu satu hakikat yang kita tidak dapat elakkan. Jadi kita bagi DAP, kita sentiasa perlu memberi peluang kepada anak-anak muda dan kita perlu memberi peluang ni supaya mereka dapat belajar dan supaya mereka ada satu platform untuk mengenali DAP dan juga mengenali pasal politik di Malaysia ni. Politik ni sebenarnya sangat penting. Ramai yang bila dengar politik tu kotor, politik tu jahat, politik tu janganlah kita anak-anak muda jangan menceburui diri dalam politik. Yang tu saya rasa satu persepsi yang kurang betul. Kita perlu bagi mereka untuk experience themselves. Bagi dia experience themselves, jadi mereka dapat rasai apakah kepentingan bagi mereka untuk menceburui diri dalam, kalau nak masuk dalam politik, tak semestinya nak jadi wakil rakyat. Ada banyak peranan yang mereka boleh mainkan. Jadi saya rasa melalui program-program internship ni, inilah peluang yang terbaik bagi anak-anak muda kita. Jadi saya ingin mengelakkan anak-anak muda kalau ada peluang dan semasa cuti sekolah tu, bolehlah cuba mohon internship dengan wakil-wakil rakyat DAP ataupun kerajaan perpaduan.
Tadi YB kita bercerita tentang klinik bola sepak yang bermula dengan akak umbi YB. Lepas tu kita cakap tentang internship yang YB buat di kalangan remaja. Tapi sebelum saya nak alih ke topik lain, saya terlupa satu perkara YB. YB punya peserta-peserta di klinik bola sepak Dun Kinara tu ada satu nama Acong YB. Acong. Macam mana Favorite player. ya YB, macam mana boleh terfikir nak panggil Acong YB? Sebenarnya nama Acong ni diberi oleh jurulatih kerana muka dia lebih kurang sama dengan seorang pemain legenda kalau tak salah saya defender bagi pasukan Selangor. Khairul Anwar Bahrom. Dia Acong. Jadi muka dia lebih kurang sama dengan dia. Jadi jurulatih beri nama dia Acong. Dan saya nampak dengan panggilan Acong ni, dia boleh jadikan suasana tu lebih ceria bagi pasukan tim Selangor. Dan dia juga merupakan saya punya favorite player. Selalu kalau saya melawat ke klinik bola, saya pun nak cari dia. Mana Acong. Bila saya panggil Acong, semua ketawa. Ya. Tapi dia Melayu YB. Dia Melayu. Jadinya selain tentang bola sepak tu YB, selain tentang macam mana kita nak disiplinkan mereka, tapi dalam masa ada perpaduan YB. Macam mana kita selalu katakan sukan ni menyatu padukan kita YB. Exactly. Tak kira dia Melayu, Cina, India, tapi dalam masa sama kita nak cerita tentang sukan, kita bersatu padu dalam satu hasrat bahawa kita nak tengok negara kita Malaysia ni aman dan damai. Yang tu saya cukup setuju. Kenapa Kamarul join DAP? Yalah, kenapa Kerana saya rasa masih ada anggapan bahawa DAP ni kurang memperjuangkan kepentingan Melayu. Jadi Kamarul sebagai seorang anak muda Melayu, saya rasa mesti pernah ditanya soalan yang lebih kurang sama. Kenapa join sebuah parti Cina ataupun parti yang tidak menjaga kepentingan kaum sendiri. Jadi macam mana respon Kamarul kalau Kamarul ditanya soalan sebegini? Ada kan? Pernah kan? Pernah YB. Banyak kali. Betul, banyak kali. Tapi itu tak dinafikan YB. DAP sering dikaitkan dengan tanggapan negatif dan kalangan orang Melayu. Tapi saya memilih DAP kerana prinsip perjuangan untuk menekankan soal keadilan dan ketulusan untuk rakyat Malaysia, tak kira latar belakang bangsa dan agama. Dalam DAP kita tak pernah mengenepikan soal hal-hal Melayu, dan bahkan kita berbicara terus menerus tentang bagaimana untuk kita memperkasa orang Melayu dalam DAP ni. Jadi sebagai pemimpin muda, kita tak nak lagi melihat politik lama. Kita lebih nak melihat negara kita ini dipacu dan terus melangkah maju, dan kita terus dalam misi dan misi untuk melihat macam mana Bobby katakan selaku Exco Pelaburan, kita nak lihat negara ini dipacu dengan ekonomi yang hebat, tanpa kita perlu bercakap tentang kaum, bangsa dan agama. Sebab itu saya kata parti ini sebagai pengangkutan. Bagaimana kita nak naik pengangkutan tu, kita nak turun di mana, dan bagaimana kita nak arah tuju di mana, dan itu bergantung pada kita. Tapi soal agama atau bangsa itu bukan soal yang sepatutnya kita highlight dalam politik ni. Sebenarnya dari pengalaman saya untuk menarik pelaburan masuk ke Malaysia dan khususnya di ke Selangor, kenapa Selangor ataupun Malaysia jadi pilihan utama bagi pelaburan dari luar negara? Salah satu sebab utama adalah kepelbagaian di Malaysia. Bagi mereka, kepelbagaian ni sebenarnya merupakan satu keunikan bagi Malaysia. Kita ni boleh bertutur dalam banyak bahasa, dan bagi seperti Turki, saya baru balik dari sana. Mereka nampak sini merupakan Malaysia merupakan sebuah negara yang mereka panggil Muslim Brothers. Yang ni dia datang sini, dia rasa sangat selesa. Makanan pun tak ada masalah. Dan yang ni merupakan satu kita boleh memberi satu situasi yang di mana mereka rasa sangat selesa untuk melabur di Malaysia. Sama juga bagi negara China. Bila dia datang ke sini, mereka rasa senang
untuk communicate dan untuk mencari makanan yang sesuai bagi komuniti Cina. Jadi ini merupakan satu keunikan dan satu tarikan utama bagi kita untuk menarik pelaburan yang berkualiti tinggi untuk masuk ke Malaysia. Yeah. YB, kalaulah hari ini kalau YB tak bergelar yang berhormat, kalau apa yang YB akan buat kalau bukan bergelar yang berhormat? Apa yang saya akan buat? Saya tentu kena cari satu kerja. Ya. Mungkin saya akan anak ramai 5 anak. Sebenarnya kalau saya tak jadi wakil rakyat, saya rasa saya mungkin akan kekal jadi sebagai seorang engineer. Sebelum saya jadi wakil rakyat, saya merupakan seorang engineer, airfield lighting engineer, iaitu lampu bagi landasan kapal terbang. Yang tu very specific. Jadi mungkin saya akan teruskan saya punya kerjaya sebagai seorang engineer. Dan pada masa yang sama sebenarnya saya dari dulu hingga sekarang, tak kira saya jadi wakil rakyat ke tidak, saya minat dalam social service. Bagaimana kita dapat membantu kita punya community, kita punya masyarakat untuk selesaikan masalah ataupun menganjurkan program community seperti macam tu. Jadi yang ni lah saya rasa saya juga akan teruskan untuk ini merupakan satu impian lah. Bagaimana kita boleh menjadikan kita punya masyarakat ataupun komuniti ataupun kita punya taman sendiri, taman yang saya tinggal tu boleh jadi lebih harmoni ataupun lebih bahagia. Jadi saya rasa program-program seperti macam tu ataupun aktiviti CSR ni saya akan teruskan. Tapi kalau boleh saya tambah YB, macam mana YB boleh terjebak ataupun masuk dalam bidang politik? Kalau YB kata tadi, kalau YB tak masuk, tak jadi ahli wakil rakyat, YB seorang engineer. Tapi saya nak balik sikit, macam mana YB boleh terjebak dengan politik? Yang ni cerita tu panjang. Pada tahun 2008, saya dilantik oleh DAP sebagai seorang ahli majlis seperti Kamaru di Subang Jaya. Dan selama 5 tahun saya pernah berkhidmat sebagai ahli majlis di Subang Jaya. Dan pada tahun 2013 tiba-tiba saya terima satu panggilan daripada saudari Teresa Kok. Dia call saya dan dia bagi tahu saya, Sihan, I'm giving you 20 minutes to make decision. Kerana saya akan lepaskan Dun Kinara dan akan bertanding di Parlimen Seputih sahaja. Dan sekarang saya ingin menamakan nama saya ke pimpinan tertinggi di parti untuk menjadi calon bagi DAP untuk bertanding di Dun Kinara. Jadi ni 20 minutes change my life. Dan kebetulan pada waktu tu saya di depan isteri saya. Tentulah ni satu big decision, keputusan yang sangat besar ni. So saya perlu dapat kebenaran, permit daripada isteri saya. So, kebetulan dia di depan saya dan saya tanya dia, macam mana? Sekarang saya ditawarkan untuk menjadi calon di Dun Kinara. Saya langsung nak bagi ucapan saya pun tak tahu, nak bagi ceramah macam mana saya pun tak tahu pada masa tu. Jadi isteri saya tanya saya, boleh menang dah? Saya bagi tahu dia sepatutnya saya menjadi campaign manager bagi YB Teresa Kok untuk Dun Kinara. Jadi saya dah buat sedikit analisa berkenaan pengundi di kawasan Kinara. Saya bagi tahu isteri saya rasa boleh lah, kalau menang tu boleh lah. Dia kata kalau boleh nak cuba, nak try, pergi try lah. Jadi yalah. Tiba-tiba YB masa tu calon. dah ada isteri. Contoh macam saya bujang lagi YB. Tak ada masalah nak keluar malam hari ni dah pukul berapa kan, nak balik pukul berapa tak kisahlah, bujang. Tapi YB dah berkahwin masa tu, dah ada isteri. Tapi macam mana
isteri Wabi nak terima yang Wabi perlu berhemat. Oleh itu sangat penting. Tadi saya dah kata sangat penting kerana ni merupakan satu keputusan yang sangat besar. Big decision. Big decision. Jadi perlu dapat permit. Perlu dapat green light daripada isteri. So saya dah tanya dia, dia dah jawab okey. Okey lah. Okey lah. dia sudah tak boleh regret dah kerana dia jawab okey. Ya. Tapi bukan sebenarnya setelah menjadi seorang wakil rakyat, masa tu memang tidak mencukupi. Betul, baby. Dan ia memang merupakan satu cabaran besar bagaimana kita nak mengagihkan masa untuk keluarga, untuk isteri, untuk anak, untuk penduduk dan untuk tugasan rasmi dan juga tugasan parti. Banyak benda yang kita perlu urus, banyak benda yang kita perlu handle. Jadi ini memang merupakan cabaran. Kalau ada 40 jam satu hari, saya rasa juga tidak akan mencukupi. Jadi yalah. Tetapi saya bersyukur kerana saya mempunyai satu pasukan yang saya kira sangat efektif dan sangat membantu. Dan banyak perkara-perkara mereka dapat membantu saya seperti isu kawasan. Saya ada ahli-ahli majlis yang boleh membantu saya dan memberi perkhidmatan yang cukup baik kepada komuniti di dalam DUN saya. Dan di pejabat Exco pula, saya juga ada pasukan yang bagus, ada penasihat yang bagus untuk membantu saya dalam urusan harian. Yang tu sangat penting. Dan juga saya nampak sebenarnya penjawat-penjawat awam di SUK ataupun di peringkat PBT juga banyak membantu. Banyak membantu. Mereka ni juga memberikan satu perkhidmatan yang baik dan menunjukkan kecekapan yang sangat saya rasa membanggakan. Baby, saya rasa panas Panas baby. Panas. Saya start politik pada usia 19 tahun baby. 19 tahun. Ya. Sekarang Kamarul umur berapa? 29 tahun. 29. Satu dekad baby. Bujang lagi ya? Oh, bujang lagi. Cumanya masa tu dengan wadah politik yang lain lah baby. Cumanya dengan satu harapan bahawa kita nak lihat lebih ramai anak muda menceburi politik. Pertamanya kenapa saya join politik adalah sebab kita nak tengok idea-idea baru baby daripada anak muda. Semasa tu saya ingat lagi saya berkhidmat di Taman Medan baby. Taman Medan Petaling Jaya selama 2 tahun selaku pegawai khas. Saya ingat lagi bahawa kawasan itu sama seperti kawasan yang saya lakukan selaku ahli majlis ketika ini, punya banyak low cost apartment baby. Dan kita buat perkara yang sama. Kita buat isu-isu kebajikan baby. Dan di kawasan Taman Medan tu terhad baby isu tanah lapang sebagainya untuk beriadah. Dan itulah saya kata tadi bahawa macam mana kita nak masuk dalam politik tu, kita nak buat policy making baby, pembuatan dasar. Jadinya bila mana kita join politik baby, kita nak sampaikan hasrat anak muda baby. Anak muda ni kita nak sesuatu yang kita boleh bersukan baby. Kita nak ada court futsal, ada court takraw sebagainya. Tapi kalau tak ada anak muda, mewakili anak muda dalam politik, macam mana hasrat anak muda itu nak disampaikan. Jadi betul. Itu saya rasa itu kenapa saya join politik baby. Betul. Jadi dalam bidang politik ni ataupun dalam decision making process ataupun policy making process, kita perlu ada lapisan rakyat yang berbeza dan juga perlu ada golongan yang golongan muda, golongan yang yang daripada pelbagai latar belakang. Yang tu saya rasa adalah sangat penting. Mungkin sebelum saya sertai politik baby, saya juga adalah seorang jurulatih bola sepak Akaumbi baby. Saya masih ingat baby, masa ketika saya ambil lesen kejurulatihan di Universiti Putra Malaysia di bawah Arwahirham Coach Ismail Zakaria baby. Saya ambil lesen kejurulatihan tu selepas saya selesai tamatkan lepasan SPM. Saya antara peserta yang termuda lah ketika itu. Kenapa saya ambil tu sebab saya nak tubuhkan satu kelab bola sepak ketika itu baby, yang
kita namakan sebagai Kampung Melayu Subang FC maybe. Sebab saya berminat nak berlatih anak-anak muda untuk bermain bola sepak ketika itu. Dan saya masih ingat ketika saya berkhidmat di tim Selangor maybe, kita buat klinik bola sepak di seluruh Selangor. Ketika itu saya termasuk Kinara maybe. Terima kasih Kamro. Kenapa itu adalah idea saya ketika saya dalam tim Selangor dengan saya punya pengalaman ketika mengambil lesen kejurulatihan itu, sebab saya rasa klinik bola sepak akademi sangat penting bagi kita nak mencari bakat-bakat baru. Dan maybe kenapa kita tengok hari ni maybe program-program seperti ini dia tidak melata maybe, tidak menyeluruh. Sebab saya masih ingat ketika saya buat klinik bola sepak di kawasan orang asli maybe, di Kuang dan di kampung orang asli Temuan di Bukit Lanjan maybe. Bukit Lanjan. Ya, hari ini diwakili oleh YB Saudari Peling. Di kawasan orang asli di Kuang tu maybe, bila mana kami sampai maybe nak buat klinik bola sepak tu, mereka sangat teruja. Mereka ada yang tak ada kasut boot maybe. Tapi mereka nak main juga. Tapi masa tu kami kata tak apa maybe. Kita benarkan mereka main, sebab hasratnya adalah kita nak bagi mereka untuk enjoy dengan bola sepak. Dan saya agak bukan sedih lah, tapi ketika kami nak balik tu mereka kata, abang janganlah balik dulu, kami nak main lagi. Dia kata nanti datang lagi. Itu hasrat kita baby. Kita maksudnya bola sepak ni dia kena menyeluruh, termasuklah semua peringkat, termasuklah di kampung-kampung orang asli. Itulah harapan saya ketika saya ambil lesen kejurulatihan akademi ketika itu. Kerana saya nak tengok bahawa bukan sekadar dia adalah bola sepak, tapi bola sepak ni menyatu padukan kita semua. Jadi saya juga dipahamkan Kamaro juga telah membantu saudari Bin untuk menubuhkan satu pasukan bola pucung, budak pucung. Betul. Macam mana dengan keadaan sekarang? Dia adalah satu yang tu di kawasan Kampung Batu 13 Puchong ke untuk seluruh Parlimen Puchong? Itulah untuk seluruh Parlimen Puchong. Tapi kebetulan dia dilaksanakan setiap minggu di kawasan saya di Puchong Permai. Di Puchong Permai. Di Padang Besar. Betul. Di tepi Medan Selera Puchong Permai. Dia adalah inspirasi daripada apa yang kita lakukan di Kinara YB selama 2 tahun. Dan apabila saya cadang kepada YB dari Bin, kita kata di Kinara kita berjaya. Daripada 15 orang macam YB katakan tadi, hari ini ada 70 lebih. Dan kita cuba bawa idea itu ke Puchong. Dan hari ini saya difahamkan jumlahnya lebih 100 orang. Jumlah lebih 100 orang? Lebih 100 orang peserta dan seluruh Parlimen Puchong. Dan yang lebih membanggakan maybe ianya adalah subsidize sedikit daripada ahli Parlimen Puchong Yobin, dan selebihnya adalah komitmen daripada peserta sendiri untuk bayar, supaya kita tak nak mereka terlalu rasa bila semuanya percuma. Percuma orang tak appreciate. Betul. Jadinya ada sedikit komitmen fees dan mereka hadir setiap minggu dengan jurulatih yang bertauliah. Dan kita pun beri mereka JC. Dan harapan kita bahawa bila kita beri semua ini, you enjoy. Dan lebih saya gembira bahawa di kawasan saya, macam saya katakan tadi, kawasan itu low cost apartment terlalu banyak. Dan Padang kat situ sangat limited. Jadi kita nak bagi diorang dah Isnin sampai Jumaat tu bersekolah. Dan hari Sabtu tu diorang datang bermain. Mainlah dengan cara apa sekalipun, dengan tunjuk jurulatih, dan mereka enjoy, dan mereka boleh kembali ke sekolah. Dan itu hasrat kita supaya lifestyle diorang tu sangat baik. Jadi saya juga nampak ini merupakan satu program yang cukup baik, di mana kita dapat memupuk semangat sukan yang sihat, dan juga pada masa yang sama kita boleh memberikan satu aktiviti yang positif, yang baik kepada anak-anak muda kita lah, khususnya bagi mereka yang masih di sekolah rendah ramai kan, dan sekolah menengah.
ini bagus lah. Mungkin kena teruskan. Betul Wabi. Hari tu pun dari kita 100 hari tu perlu pun mengembang ke 200. hari tu pun kita pada buat friendly walaupun budak Puchong FC kalah teruk dengan tim Selangor Tim Kinara. Selangor dah 2 tahun lebih. Betul. So macam saya katakan YB, lepas budak Puchong FC sudah berkembang, nanti kita buat sekali lagi friendly. Boleh YB ya? Boleh. Anytime. Okay. Bring it on. Boleh. Oh, saya lupa. YB suka dengan lagu Datuk Hatan. Sebenarnya bukan Dato' Hatan je. Banyak lagu rock zaman saya. Saya bukan suka, saya boleh nyanyi lagi kat karaoke. Lain kali Kamaro jemput saya ke karaoke, saya boleh nyanyi lagu Search. Mungkin YB nak nyanyi sekarang? Sekarang tak boleh. Sekarang tak ada music, tak ada karaoke. Apa tu, Salim, SPDC, Ella, Mai, Dato' Hatan. Tapi saya kagum YB walaupun YB dari bangsa Tionghoa, tapi minat dengan lagu-lagu Melayu. Khususnya lagu rock. Oh, lagu rock. Tapi kenapa YB? Tapi kenapa? Tak tahulah, masa tu bila belajar, bila kita nak study kan, masa boring tu, saya turn on radio, lagu rock Melayu. Jadi dah macam jadi satu kebiasaan sebelum tidur tu kena dengar lagu rock Melayu. Amy Search lah, Iklim lah, Dato' Hatan lah. Masa tu tak ada Dato' lagi lah. Hatan lah. Dan juga banyak lagi, ramai lagi. Mungkin, SPDC, mungkin Kamaro tak tahu siapa SPDC. Mungkin zaman sekarang zaman saya belum gila. Ella. Ella. Bila ada konsert Ella saya pun pergi. Konsert Amy pergi. Tapi saya rasa mungkin tak lengkap kita punya podcast malam ni kalau Wabi tak nyanyi Wabi. Tahu ya, tak ada karaoke. Lain kali kita pergi ke karaoke. Okay Wabi, saya rasa ucap terima kasih kepada YB lah atas keluangan masa pada malam ini, walaupun dengan jadual padat YB kan, dengan tugasan sebagai esko, sebagai adun dan juga ketua keluarga, YB luangkan masa pada malam ini untuk bersama-sama dengan Roket Sembang Santai pada malam ini. Saya ucap terima kasih kepada YB. Mungkin YB nak cakap sikit? Ya, terima kasih kepada semua yang mengikuti podcast pada malam ini. Sebenarnya sekarang saya rasa agak lapar kerana tadi tak sempat makan. Anyway, thank you so much. Saya berharap kita ada peluang lagi untuk sembang santai seperti macam ni supaya kita dapat communicate dan kita juga dapat sampaikan message-message daripada Kerajaan Negeri Selangor kepada rakan-rakan semua. Terima kasih semua. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Bye-bye.